Kamu ni kita pergi tuan-tuan. Masalah manusia ni kalau tuan-tuan balik buka ayat Al-Baqarah sampai ayat saya nak sebut secara ringkas ya. Punca-punca manusia ini bila dia dikatakan tidak menyampaikan syiar Allah, pertama apa dia? Pertama adamul iman billah. Dia tak percaya kepada Allah wal yaumil akhir. Ini yang disebut dalam ayat ni. Saya tak payah baca ayat ni sebab ayat ni kita dah selalu baca. Tapi ayat ni tuan-tuan, ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah sampai habis ni. Ayat ni semua sebenarnya ayat yang menceritakan sebab-sebab manusia dikenakan bala ataupun aspek-aspek manusia abaikan dalam kehidupan mereka. Pertama, manusia tidak percaya kepada Allah. Apa makna adamul iman billahi wal yaumil akhir? Tidak percaya kepada Allah. Kita terjemah tidak beriman tak faham tuan-tuan. Maksud tidak beriman ni maknanya manusia tidak menyelamatkan, tidak menyerahkan diri dia kepada kemahuan Allah. Itu makna iman. Iman tu kita mengamankan. Macam mana mengamankan? Bila kita mengislamkan dengan berserah. Islam itu artinya kita serah. Kita serah kehidupan kita ni kepada Allah. Baru kita menyelamatkan diri kita. So sekarang kita rasa tak selamat bila barang naik apa semua. Karena sebenarnya punca kerana kita tidak menyerah kehidupan kita. Dia sebab itu Islam dulu baru iman. Islam tu arti serah bulat-bulat. Apabila kita serah, kita menyelamatkan. Dan dalam menyerah itu kita berserah kepada Allah dan kerana hari akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Sebab yang kedua, manusia ini sebenarnya yakhda'una anfusahum. Mereka sebenarnya hidup duk tipu diri mereka. Tetapi wa ma yash'urun, mereka tak rasa mereka menipu mereka. Ini masalah. Manusia tak rasa dia tipu diri dia. Siapa nak mengaku? Mana ada orang mengaku dia tipu diri dia? Tapi Allah sebut wa ma yash'urun, mereka tak berasa. Maknanya benda itu berlaku tanpa sedar. Di mana banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya menipu kita sendiri. Baik, tuan-tuan sekalian. Lepas tu saya sebut lagi. Yasyukuna billah. Mereka ini penyakit yang ketiga, mereka ragu dengan Allah. Apa maksud dengan ragu dengan Allah? Di mana wa iza qila lahum la tufsidu fil ard, bila dikata kepada mereka jangan buat rosak di muka bumi, mereka kata innama nahnu muslihun. Mereka ini ragu dengan Allah ni fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada satu penyakit. Apa penyakit itu? Iaitu tak yakin dengan agama Allah. Itu puncanya sebenarnya kenapa Allah timpakan bala kepada kita. Tak yakin dengan apa yang Allah sebut tu betul. Tak yakin. Kalau kita yakin tuan-tuan dengan Allah Ta'ala ni, hidup kita tak disusah. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang keempat, mereka ini yukazibun, dusta, bohong. Apa maksud bohong? Apabila dikata kepada mereka jangan buat rosak di muka bumi, mereka kata kami buat kebaikan, kami tak buat rosak. Sebenarnya mereka sedang ada menjadi makhluk perosak. Sebenarnya mereka itu adalah makhluk perosak, tetapi mereka tak rasa. So saya nak bawa perbincangan kita tuan-tuan yang ini. Allah kata kita perosak, tapi kita tak rasa. Makna apa? Maknanya kita ni sebenarnya pergi tanpa sedar. Kita telah pun bertindak merosakkan alam, mengubah sistem alam, tetapi kita merasakan dia itu kebaikan dan modernisasi. Contoh tuan-tuan, di antara kerosakan yang kita telah buat yang paling besar, kita buat kereta, itu kerosakan untuk alam. Maaf lah, tapi berapa ramai orang boleh terima pemikiran ini? Tuan-tuan sekalian, cuba kita ingat bagaimana Allah cipta alam ini pada mula-mulanya. Allah cipta dalam bentuk bersahaja, normal, mengikut tabiat manusia. Paling laju Allah buat kenderaan binatang, kuda, dalam bentuk kelajuan 70 atau 80 km sejam. Tetapi manusia ini tamak tuan-tuan. Maka dia buat revolusi Perancis. Dia bina kenderaan. Daripada orang tak ada kenderaan, ada kenderaan. Maka yang tak ada kenderaan pun susah, kena kejar yang ada kenderaan. Yang mula-mula beli basikal, yang jalan kaki pun jadi gaduh. Lepas tu yang jalan kaki beli basikal, yang tu dah beli motor, maka dia pun kayuh laju. Yang ni cuba nak beli motor, dia dah beli kereta, maka yang beli motor ni pun prek laju-laju nak kejar kereta. Lepas tu sampai tahap kita sekarang tuan-tuan, tahap kita sekarang kerosakan yang paling ketara, kereta bukan lagi kerana kereta, tapi orang beli kereta kerana jenama, kerana model, kerana ingin bermegah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, bab ni susah sikit nak urai sebab masa kita tak cukup. Dia kena mengaji bab dia panggil
usul syariah yang terletak di bawah daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagainya. Jadi yang tu kita bincang kemudian. Tapi saya nak cerita, kerosakan yang paling simpel yang manusia tak rasa bila manusia ubah sistem alam. Manusia ubah sistem alam. Kita kata moden, pakai aircon, pakai kipas, pakai apa semua. Tapi di antara kerosakan yang kita tak rasa, kenapa kita buat bangunan kita tertutup rapat? Kenapa kita tak buat bangunan yang ruang udaranya boleh masuk baik, cahayanya boleh masuk baik, sebagaimana piramid dibina oleh Firaun yang kafir itu? Ada piramid pasal aircon dalam tu? Tak ada. Ada piramid pasal lampu kuat-kuat zaman Firaun? Tak ada. Tapi bagaimana dia memanfaatkan ruang udara, ruang cahaya dan sebagainya. Bila saya turun ke bawah piramid, saya turun ke bawah piramid, saya tak rasa panas walaupun kita duduk dalam tu. Bila naik ke puncak atas, kita nampak ada sistem pencahayaan. Kita masuk tidur dalam kubur dia pun, kubur dia tak bungkus lah, pun tak panas. Saya kata patutlah tengok bagaimana orang membina. Tapi kenapa kita tiru sistem pemikiran barat? Rumah orang Melayu dulu kan ada lubang sebelah atas, dindingnya daripada buluh yang boleh udara masuk, lantainya jarang-jarang senang basuh anak kencing, anak berak, udaranya naik dari bawah dan atas. Tidur malam tak pakai selimut pun sebab sejuk sangat. Tapi hari ni kita buat semua tertutup rapat. Ini kerosakan tuan-tuan. Tapi kita tak kata kerosakan, cantik-cantik. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita mengubah benda-benda yang fitrah kepada keadaan yang susah, kita kena pasang aircon, kita kena tutup pintu rapat-rapat. Betul tak? Kena minta derma banyak-banyak. Biasa. Tapi saya nak cerita, sebenarnya apakah kerosakan yang kita telah lakukan apabila kita keluar daripada fitrah kehidupan yang sebenar? Sebab itu Nabi SAW, masa dia berada di Madinah, dia kaya. Di Mekah dia kaya, menumpang rumah Khadijah yang besar, villa tuan-tuan. Tapi kenapa bila baginda pergi ke Madinah, dia tidak bina rumah yang besar? Dia duduk dalam kotak yang tak lebih daripada berapa meter je tingginya, panjangnya kotak-kotak. Bilik pun ada satu je, belakang-belakang tu kotak-kotak rumah isteri dia. Kemudian waktu itu tuan-tuan, kalau kita fikir, Nabi jadi apa? Nabi jadi Perdana Menteri. Jadi orang yang berkuasa. Duit makin banyak waktu itu, pembukaan negara Islam makin luas, harta-harta zakat dan sebagainya pun bertimbun. Tapi Nabi tak ambil peruntukan itu, bina istana yang besar-besar. Ini tuan-tuan sekalian yang menyebabkan harga barang jadi mahal. Sebab orang berlumba lebih daripada keperluan, maka kita melakukan kerosakan. Seterusnya, di antara sebab-sebab lain yang menyebabkan benda ini jadi itu, sebab ada unsur takabur. Di mana apabila orang kata aminu, kamu berimanlah kama amanan nas, sebagaimana orang lain telah beriman, dia kata, oh anu'minu kama amana sufaha, itu orang bodoh-bodoh. Macam mana kami nak beriman dengan manusia begitu? Kami tak boleh ikut pemikiran seperti yang Ustaz cakap tadi. Itu kolot Ustaz, kolot itu, lama itu. Tapi kita tengok tuan-tuan sekalian, sebaik-baik kurun siapa? Sebaik-baik kurun di zaman Nabi, zaman tak moden dan sebagainya. Dan orang ini sikap yang ketujuh, bila dia jumpa orang yang beriman, dia istihza, dia persenda. Apa makna persenda? Depan orang beriman tunjuk baik, bila pergi depan tempat orang tak beriman cakap lagu lain pula. Dia panggil sesumpah. Betul tak? Dia jadi sesumpah, muka dua alam. Cakap macam ni. Bila depan orang Islam cakap macam ni, pergi jumpa orang kafir cakap macam ni. Tak jelas. Ini tuan-tuan sekalian, kita mempersendakan agama kita. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak benda. Dan maka Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun. Akhirnya apa Allah buat? Allah persendakan mereka, Allah biarkan mereka tenggelam dalam kelalaian mereka. Akhir sekali yang menarik tuan-tuan, yang menarik sekali, Allah sebut apa? Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Allah bandingkan proses-proses tadi ialah seumpama kita membeli kesesatan dengan menggunakan petunjuk. Petunjuk kita jadikan duit, kesesatan jadi barang yang kita beli, kita tukar. Maka Tuhan kata fama rabihat tijaratuhum, maka tidak akan untung perniagaan mereka. Saya tertarik, saya kata kenalah Allah Ta'ala sebut di sini, dia sebut soal perniagaan, soal ekonomi juga akhirnya yang dibuat perbandingan dan kesimpulan. Maknanya apa? Manusia akan berdepan dengan kesukaran seperti ini.
Jadi sebab itu, ulaika allazina syarud dalalata bil huda ni, saya boleh lukis macam ni. Kita ambil al-huda, kita tukar dengan ad-dalalah. Apa dia al-huda? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis jadi negatif. Kita tolak Quran, tak berapa nak baca. Quran tak berapa minat. Hadis tak reti langsung. Kitab hadis pun tak tahu. Nama ulama hadis pun tak kenal. Lebih kenal yang menyanyi lagu-lagu Korea dan Jepun walaupun tak faham. Hadis dan Quran mana orang kita minat? Baca Quran berapa kali sehari? Berapa muka surat kita baca dalam sehari? Berapa masa kita ambil peruntukan untuk berfikir tentang Al-Quran dan hadis yang akan kita bawa? Tetapi yang kita fikir tambah untung, tambah harta, tambah kuasa. Bukan itu yang kita fikir. Kita berniaga bukan untuk menolong orang. Kita berniaga untuk fikir buat untung. Sehingga lahir istilah buat duit, buat harta. Istilah-istilah syirik yang tak perlu ada dalam diri kita. Lepas tu kita mencari harta kerana nak banyak, bukan mencari harta kerana kita perlu. Berapa banyak orang duk sibuk nak rebut kawasan balok ke biji besi ke apa semua. Habis timbul krisis kerana hanya benda itu. Betul tak? Tak payah saya hurai lebih lah. Tuan-tuan lebih tahu. Hanya kerana balok, kerana biji besi dan sebagainya jadi masalah. Kuasa. Berapa ramai orang yang tak mahu hilang kuasa, walaupun tak layak, memohon untuk menjadi orang yang berkuasa, memohon untuk menjadi pemerintah, hanya kerana benda ini. Ini tuan-tuan yang dipanggil perniagaan yang tak untung. Bila rosak benda ini, rosaklah kita.